KPM. Allah, benarnya Ustaz, jalan jauh ni. Eloklah kita berhenti solat sekejap ya Ustaz. Ya betul tu Hakim. Saya pun dah buat sejadah. Saya cadang nak buat solat jamak. Solat jamak? Jamak bukan banyak ke Ustaz? Jamak taksir, jamak muannas. Ni jamak yang mana? Bagus soalan tu. Saya cadang nak buat solat jamak takdim. Oh, jamak takdim. Jomlah kita Ustaz. Okey, jom. 19 tahun pengalaman mengajar. Bukan sekejap lama tu. Inilah dia Ustaz Muhammad Ismail Khalil, guru agama Islam Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Benam, Selangor. Panjang nama sekolahnya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah sihat Hakim. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Orang Sabak ni Ustaz, kalau duduk Sabak dia kena cakap Jawa. Kabari waras. Ya. Waras Ustaz Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan saya difahamkan Ustaz, kita bukan berdua, kita ditemani oleh murid-murid dari Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Benam, Selangor. Jom Ustaz, kita berkenalan dengan mereka. Ya. Assalamualaikum. Itu dia, serba kuning, serba ungu dan serba putih murid-murid kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Mungkin boleh adik-adik perkenalkan nama dan cita-cita, bermula dengan adik Fardatul Ulfa. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fardatul Ulfa binti Muhammad Taufik dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang accountant. Accountant. Ni bukan biasa-biasa ni. Terima kasih adik Fardatul Ulfa yang sudi bersama dengan kita semua. Seterusnya adik Fakihah Az-Zahra. Perkenalkan nama anda dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakihah Az-Zahra binti Muhammad Zaki dan saya bercita-cita untuk menjadi doktor pakar bedah. Doktor pakar bedah. Kalau macam tu saya nak jadi pesakit awak lah. Ya. Baik. Seterusnya yang ketiga adik Miza Syahira. Perkenalkan nama dan juga cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miza Syahira binti Muhammad Salihin dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Adik Miza, baju kuning tu pengawas ke ataupun apa yang awak pakai baju kuning tu? Pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Okey, baik. Terima kasih adik Miza. Seterusnya adik Ana Khairun Nisa. Perkenalkan nama dan cita-cita. Nama saya Ana Harini Sabdi Simak Zaidi. Cita-cita saya nak jadi kartunis. Jadi apa? Kartunis? Kartunis. Kartunis. Ini jarang-jarang kita dengar Ustaz. Orang nak jadi kartunis ya. Kartunis tak apa? No komunis. Baik. Seterusnya adik yang terakhir adik Alia. Maafkan saya adik Nur Kristina. Perkenalkan nama anda dan cita-cita. Salam sejahtera. Nama saya Kiskina Azhar. Dan saya bercita-cita nak jadi ahli psikologi. Okey, terima kasih adik Nur Kristina. Dan yang terakhir, perkenalkan nama anda dan cita-cita anda, adik Alia Farzana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Farzana binti Asmadi Izhab dan saya bercita-cita nak menjadi doktor pakar bedah. Okey, terima kasih kepada adik Alia dan juga kelima-lima adik yang lain kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan juga anda, adik-adik di rumah yang sudi menonton rancangan Teras Didik TV KPM pada hari ini. Baik Ustaz, sebelum kita nak sembang lebih panjang, jom kita buat SOP dulu Ustaz. Okey, betul. Yang pertama, saya pakai dulu Ustaz. Silakan. Cecair pembasmi kuman ni. Kemudian Ustaz silakan. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang kita pegang macam-macam Ustaz ya. Macam-macam pegang, nampak benda nak pegang. Jadi eloklah kita pakai cecair pembasmi kuman. Dan yang kedua, di mana pun kita berada, tolong jaga penjarakan fizikal dan paling penting pakai pelitup muka. Baik Ustaz. Tadi kita sebut tentang solat jamak Ustaz Ya. Bila sebut tentang solat jamak Ustaz,
Rasa macam dah lama tak musafir Ustaz. Ya, betul. Betul Ustaz? Dah 2 tahun tak travel Ustaz? Ya, 2 tahun beku. Oh, beku Ustaz. Beku tak apa Ustaz, tapi duit tak beku, duit tetap keluar Ustaz. Itulah. Okey, baik Ustaz. Bila sebut tentang solat jamak ni Ustaz, apa sebenarnya solat jamak? Mungkin ramai yang nak tahu maksud solat jamak ni. Silakan Ustaz. Bagus. Terima kasih pada Dai Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua yang berada bersama kita di studio maupun yang berada di rumah. Taib, اليوم سوف ندرس الموضوع الجديد المتعلق بصلاة الجماعة. طيب هناك تعريفات لصلاة الجماعة. Ada ta'rif, pengenalan bagi solat jamaah. Setiap pembelajaran fiqh akan dimulakan dengan ta'rif. Jadi uridu wahida minkunna bi zikri atau bi qiraati an ta'rif salatil jama' lughatan wa syar'an. Man turid bil ijabah. Siapa boleh jawab? Tafaddali. Adik Ulfa mungkin, silakan. Aywa, tafaddali. Mungkin adik Ulfa boleh maklumkan ataupun ceritakan maksud dari sudut lughah. Silakan adik Ulfa. تعريف صلاة الجماعة وفي اللغة مصدر جمع بمعاني ضمة. Sahih Ustaz? Aywa, sahih. Al-ijabah sahihah. Masdar daripada jama', perkataan jama', dia kata dia diambil daripada sumber perkataan jama'ah yang bermaksud menggabungkan. Kemudian dari sudut syar'an, ia membawa maksud dhammu salatain fi ba'dihima fil ada'. Dhammu salatain ila ba'dihima fil ada'. Jadi saya minta daripada Kristina, okey, mungkin tisyrah lana an makna dhammu salatain ila ba'dihima fil ada' syar'an. Ta'rif syara'. Tafaddali. Tafaddal Kristina. Ya saya. Ta'rif syara'. Boleh tolong berikan makna je, makna maksud jumlah tersebut. Menggabungkan 2 solat ke dalam salah satu darinya dalam pelaksanaan. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Matbuta 100%. Okey. Ijabah sahihah. Syukran laki. Itu adalah ta'rif dia. Mana kata kita ada 2 takrif. Yang pertama dari sudut lughah Ustaz, ya, iaitu menggabungkan. Yang kedua iaitu dari sudut syarak, menggabungkan 2 solat. Betul Ustaz? Ya, saya. Okey, baik Ustaz. Kita nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan subjek pada hari ini. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali lepas ini pastinya dalam Didik TV Teras KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mata pelajaran syariah amat penting untuk dipelajari lebih-lebih lagi dari usia yang muda. Kerana dengan mata pelajaran ini, kita dapat mendalami konsep agama Islam dalam kehidupan seharian. Selain itu, mata pelajaran ini juga boleh menjadikan kita lebih faham dan boleh memberikan kefahaman yang lebih jelas terhadap pandangan-pandangan yang salah atau kurang tepat yang diberikan oleh masyarakat berkaitan dengan konsep agama Islam. Saya amat menggemari subjek syariah ini kerana syariah mempunyai kaitan yang amat rapat dengan hukum-hukum Islam. Selain itu, ianya juga memperbaiki akhlak dan ibadat saya. Di samping itu, saya dapat mengetahui cara hidup Islam dengan lebih mendalam. Contohnya seperti solat jamak, iaitu solat yang menghimpunkan 2 solat dalam satu masa dan bahagian-bahagian jamak. Saya amat gemar akan subjek syariah kerana ia memberi impak yang sangat besar dalam kehidupan seharian kita sebagai orang Islam. Seterusnya, subjek syariah amat penting kerana ianya mengajar ilmu tentang konsep Islam dengan lebih jelas, seperti hukum hakam dan panduan kehidupan Islam dari berbagai aspek.
Juga berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini berkenaan solat jamak dalam bab fiqh umat ibadah. Semoga kita diberikan kefahaman dan keberkatan dalam ilmu syariah, insya-Allah. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan Ustaz Ismail Khalil, Guru Agama Islam, Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sabak Bernam, Selangor. Baik Ustaz, tadi kita dah faham dah maksud dari sudut lurahnya, dari sudut syaraknya berkenaan dengan solat jamak ni Ustaz. Ya. Sekarang kita nak tahu juga, adakah dalil yang mengharuskan solat jamak ni Ustaz? Ya, betul tu Hakim. Setiap daripada perbuatan mukallaf ni, dia mesti ada satu dalil. Mesti ada dalil Ustaz kan? Daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun ijma' ulama' yang mengharuskan kita melaksanakan satu-satu perkara yang ibadah secara khusus kan. Jadi di sini bagi tajuk solat jamaah ni, para pelajar didedahkan dengan dalil daripada hadis Nabawi Asy-Syarif. Jadi kita minta daripada salah seorang pelajar untuk menyatakan apakah dalil yang telah diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta daripada faqihah. Mungkin taqra lana an dalil min al ahadits nabawiyah asy-syarifah. Tafadhali. Anin ibn al-Abbasi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salat zuhri wa asri idza kana ala zuhrin sayrin wa yajma'u baina maghribi wa insya'in. Sahih ya Ustaz? Ayuh. Al-hadis marwiyun an Abdullah ibn Abbas manasabihi an qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri. Jadi Rasulullah SAW tu dia menghimpunkan di antara dua solat iaitu zuhur dan asar. Wa iza kana ala zuhri sayrin, sekiranya Rasulullah tu berada dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan begitu juga Rasulullah akan menghimpunkan di antara solat maghrib dan juga isya. Itu dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata Ustaz, hari ni kalau kita pergi travel jauh-jauh, kita boleh jamakkan solat kita. Ya, betul Ustaz? Ya, betul. Contoh macam maghrib dengan isyak, maghrib dengan isyak, asar dan zuhur. Subuh tak boleh Ustaz Subuh tak boleh. Tak boleh Ustaz. Dia satu, dia single. Dia single Ustaz. Special. Lagipun subuh dah dua Ustaz kan? Ya, dia dah pendek dah kan. Takkan nak dipendekkan lagi kan. Okey, baik Ustaz. Jadi kita dah sebut tentang dalil Ustaz. Sekarang ni apa pula dia punya hukum solat jamak ni? Okey, dia hukum dia ada pelbagai hukum bagi solat jamak ni. Bagi seorang yang melaksanakan perjalanan jauh, melangkaui dua-dua masa solat tersebut, dia ada 4 hukum. Jadi saya nak minta daripada salah seorang pelajar kita, saya nak minta daripada anak murid yang bernama Miza Syahira, mungkin boleh tolong bacakan hukum yang pertama bagi solat jamak. Apa ya Miza? Apa Miza hukum yang pertama? Hukum yang pertama jam'u bainal wal asraini wal isya'i li asbabi syar'iyyah jaiz. Hukum dia menghimpunkan di antara dua solat yang dinamakan asraini, iaitu waktu zuhur dan asar, dan juga isya'i ini iaitu maghrib dan isya', dengan sebab-sebab yang diharuskan, dibolehkan oleh syarak. Hukumnya adalah harus. Kita boleh. Begitu boleh. Dinamakan asrain dan isya'in tu ada dia punya maksud tersendiri. Apa maksudnya Ustaz? Okey, maksud dia jamak takhir itu lebih utama dilaksanakan oleh mereka yang bermusafir.
Oh, mana kata jamak takhir lebih utama berbanding jamak takdim. Ya, tapi ada hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan dia. Jadi kita nak minta daripada pelajar yang berikutnya lah. Okey. Silakan. Seterusnya saya minta daripada Alia. Afwan. Atau Ulfa mungkin. Faridatul Ulfa mungkin taqri lana an hukmu jamu ta'khir. Hal jamu ta'khir aula idza kana nusafir fi waqti al-awwal wa nazilan fi waqti al-thaniyah. Okey, kaifa yakunu al-hukm? Silakan Alia Ustaz. Aywa. Okey, silakan Alia. Ulfa, okey, maaf. Silakan Ulfa. Okey, siap, bye-bye. Okey, bye-bye. Okey, silakan Ulfa. Mungkin hunak ayu ijabah min al-akhir. Fatimah Zahra. Mungkin Ulfa ada masalah teknikal. Siapa yang boleh bantu? Tafaddali faqihah. Jamu ta'khir aula. Kaifa yakunu jamu ta'khir aula? Faqihah Zahra. Buka speaker. Buka mic. Okey. Okey, Fakih, cuba sekali lagi. Hawil bil ijabah. Okey. Apa jawapannya? Fakihah? Bila keadaan jamak takhir ni jadi lebih utama? Lepas dia dah time waktu solat yang terakhir. Betul ke Ustaz? Solat yang terakhir. Dia berhenti rehat lah maksudnya ya, Fakihah? Okey. Taib. Liman sara fi waqti salati al-ula wa nazilan fi waqti salati tsaniyah fa alayhi an yuakhkhar salati al-ula ila tsaniyah. Yani afdal lahu aula lahu bi ta'khir. Salatil ula ila waqti tsaniyah. Jadi mereka yang buat jamak takhir ni, jika mereka ni dalam perjalanan dalam waktu yang pertama dan dia turun berhenti rehat pada waktu yang kedua. Okey. Okey. Dia contoh dia mulakan perjalanan pada waktu zuhur ataupun sebelum waktu zuhur dan dia berhenti rehat pada waktu asar. Okey. Dalam 4.40 tu kan, saya daripada Sabak Benam menuju ke Johor Bahru, saya berhenti berehat di Melaka contohnya di air keruh kan. Sampai air keruh tu dah masuk waktu asar. Okey, kita pun berehat. Saya berhenti rehat dan lebih utama bagi saya untuk melaksanakan solat jamak takhir. Dalam perjalanan tadi kita dah niat dululah. Dia mesti disyaratkan kita berniat pada waktu yang pertama tu. Okey. Baik Ustaz, itu jamak takhir Ustaz. Ya. Bagaimana pula dengan jamak takdim? Okey. Saya minta daripada Nisa. Nisa boleh tolong nyatakan bagaimanakah keadaan jamak takdim ni? Bila ia menjadi keutamaan? Tafaddali. Okay, silakan Nisa. Dia jadi keutamaan mungkin taqra'ina minal muzakkirat bil lughatin arabiyyah. Hawil bi qira'ah. Jam'u tak. Aywa. Jam'u ta'khira afdalu idza kana sa'iran fi waqti salatil ula. Itu tulis. Okey, betul Ustaz? Okey. Jamu ta'khir aula liman nazala fi waqti salatil ula wa sa'iran fi waqti salatil tsaniyah. Maksud dia jamak ta'khir ni dia lebih utama sekiranya mereka ni jamak takdim ni lebih utama. Dia menjadi keutamaan bila bagi mereka yang berhenti rehat dalam musafir ni itu pada waktu solat yang pertama. Okey, mana dan kata dia Ustaz? dalam perjalanan dia menyambung perjalanannya pada waktu solat yang kedua. Okey, mana dia berhenti rehat waktu zuhur contoh? Ya, saya. Okey, mana utama dia buat jamak takdim lah. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, baik Ustaz. Jadi antara jamak takdim dan jamak takhir. Jadi saya tengok ada satu lagi ni, jamak takhir afdal. Bagaimana Ustaz? Baru kita masuk kita nak tahu juga kan. Sebab kita ni. Bila sebut takhir, bila kita sebut dengan takdim ni masing-masing ada keutamaan dia. Tapi mana yang paling utama Ustaz? Silakan. Betul. Saya minta daripada seorang pelajar lah bantu kita. Betul. Nisa.
Boleh tolong bantu? Mungkin Nisa tu taqra senyum-senyum, lana Nisa. syahada madmun min al-kitab. Ya. Al-jumlah muta'allika bi jamu ta'khir. Apa dia punya penyataan dalam kitab tentang jamak ta'khir? La, laisa maksud. Al-jumlah maktubah min dakhil kitab. Jumlah dia tu, jumlah frasa ayat tu. Aywa, tafaddali. Ya. Jamu ta'khir afdal. Safha Tak tahulah Ustaz. 134. Aywa, tafaddali Kristina. Mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh bantu tentang jamak takhir afdal, Ustaz betul Aywa. Jamak takhir afdal. Taib ulfa. Okey, ulfa. Ustaz selalu sebut ulfa ni. Fardatul ulia, afwan. Ulfa. Da'u at-ta'khir afdal liman wa man kana sa'iran fi waqtihima aw nazalan fihi. Betul Ustaz? Aywa, sahih. Jawab sahih. Okey. Jamu ta'khir aula afdal. Aula wa afdal liman kana sa'iran fi waqtihima aw nazilan fihi. Aw fihima. Okey. Dia bagi mereka yang berperjalanan pada dua-dua waktu. Okey. Dan dia berhenti rehat pada dua-dua waktu. Oh, dua-dua dia berhenti? Dua-dua dia berhenti. Zuhur berhenti, asar pun berhenti. Asar pun berhenti. Maka afdal bagi mereka yang melakukan perbuatan sedemikian untuk mereka melaksanakan dan menunaikan solatnya secara jamak takhir. Okey, baik. Mana kata kalau berhenti dua, mana Zuhur berhenti, asar berhenti, dia utamakan yang paling utama tu ialah jamak takhir, Ustaz. Ya, saya jamak takhir, bukan jamak takyah. Bukan jamak takyah. Ya, jamak takyah ni yang agak ini dia, Ustaz, dia Zuhur lah. dia berhenti, asar dia berhenti, dua-dua tak buat, Ustaz. Jamak tak payah. Baik, Ustaz. Bila sebut tentang solat jamak ni, ada ke, Ustaz, dia punya bahagian-bahagian dia, Ustaz? Okey, dia ada dua pecahan jamak ni. Yang pertama seperti mana yang telah kita nyatakan tadi, yang pertama jamak takdim. Okey. Jamak takdim yuqaddima solat al-asri ila waqti zuhri atau solat al-isya ila waqti maghribi. Okey. Dia menghimpunkan atau mengkehadapankan solat asar kepada waktu zuhur, ataupun dia menghimpunkan solat isya kepada waktu maghrib. Wal jum'atu kazuhri fi jam'i takdim faqat. Hari Jumaat pula dia boleh jamak takdim je. Oh, tahir tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Siapa nak khutbah waktu asar? Tak ada lagi. Kita tak pernah dengar lagi kan mazhab mana buat kan. Tu kan. Jadi dia boleh jamak takdim saja. Maksud dia mengikuti solat orang yang bermukim kan. Dia menjadi makmum, dia mendengar khutbah dan juga mengikuti solat Jumaat. Kemudian pada waktu solat tu dia takbiratul ihram, dia niatkan sekali dia nak jamak solat asar kepada solat isyadah solat Jumaat tadi tu. Pada solat yang pertama. Habis dia selesai menunaikan solat Jumaat tu, dia bangun, dia sama ada berhenti di tempat yang sama, dia berdiri pada tempat yang sama atau dia bergerak sedikit ke belakang atau ke depan, ke belakang atau ke kanan sikit. Kemudian dia melaksanakan solat asar secara jamak tadi tu, jamak takdim. Baik, itu bahagian yang jamak takdim, Ustaz. Ya, saya. Kita ada bahagian kedua iaitu jamak takhir. Kita nak dengar ulasan daripada Ustaz tentang jamak takhir, tapi lepas ni, Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali lepas ni pastinya dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun dah. Ini bukan konsert Ustaz Dah. Dapatkan album di pasaran. Baik Ustaz, tadi kita dah bincangkan berkenaan jamak takdim. Sekarang kita nak bincangkan pula Ustaz jamak takhir tadi Ustaz. Okey, jamak takhir dia membasuh ay yuakhira solat az-zuhri ila waqti asr. Atau solatil maghrib ila waqti isya. Okey, dia mentakhirkan, melewatkan, melengahkan, bukan tak buat langsung cuma dia melewatkan solat zuhur masuk ke waktu asar ataupun solat maghrib masuk ke waktu isyak. Tapi dia ada sebab dia. Sebab yang membolehkan untuk kita jamak solat. Okey, kita nak tahu. Okey, uridu ijabah min Miza ma huwal asbab al-mubiha li salatil jama'. Tafaddali. Hunaka salah satu asbab. Okey, siapa yang nak jawab? Saya. Okey, silakan. Okey, tafaddali. Asbabul mubihatu li jama' as-safari as-safaru al-mardi wasalis al-mardi. Okey, yang pertama tadi naqisah wahidah. Safari yang pertama, yang kedua al-matar. Aywa, al-matar. Aywa. Al-matar awil amtar. Baik. Syukran laki Miza, terima kasih, barakallahu alaiki. Dia ada 3 je sebab. 3 sebab je Ustaz? 3 sebab je. Orang kita kadang-kadang dia buat kenduri kahwin pun dia solat jamak. Itu pun sebab juga tu. Dia adakan sebab dia. Dia adakan sebab tu. Sebab tu perlu ditiadakan. Sebab kau nak buat kenduri kahwin ni bukan cara besar-besaran ke apa. Ya, betul. Dia yang sunnah buat sekadar yang untuk memaklumkan pada jiran sekeliling ataupun saudara mara. Jadi tak boleh solat jamak ketika kita melakukan kenduri perkahwinan. Hanya pada mereka yang bermusafir dan juga sekiranya waktu hujan turun, dan yang terakhir sekiranya seorang itu sakit. 3 perkara je yang dibenarkan untuk kita jamak Ustaz Sebab ia adalah rukhsatun. Rukhsatun minallah wa taisiran lil ibad. Dia adalah satu keringanan daripada Allah Subhanahu taala dan juga taisiran lil ibad. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh alihkan slide untuk kita lebih nampak. Okey, ini hukum kita dah bincang Ustaz ya betul. Okey, bahagian kita dah bincang. Bahagian ni. Okey, ini sebab dia. Sebab dia, baik. Sebab yang mengharuskan solat jamak. Dia ada 3. Yang pertama tu Ustaz, ni lah. Ya, permusafiran. Yang kedua hujan. Hujan mana kata Ustaz? Hujan lebat ke hujan macam biasa je Ustaz? Hujan tersebut hendaklah dia melepasi takbir dan juga selesai solat yang kedua, takbir. Dia masuk pada takbir solat yang kedua. Dia ada syarat juga, bukan hujan sekejap dah boleh solat jamak. Tu seronok tu Ustaz. Asal hujan jamak. Ya. Tapi di tempat kita jarang dilaksanakan perkara ni. Okey, baik. Okay, Ustaz, seterusnya kita nak bicara tentang apa Ustaz? Syarat-syarat. Dia kalau kata kita dah tahu dia punya sebab dia, dia mesti ada syarat dia kan? Betul. Apa syarat yang mengharuskan solat jamak ni? Dia ada 4 syarat. Okey. Dia ada 4 syarat. Mungkin saya minta daripada salah seorang pelajar Nisa, boleh tolong bacakan syarat tersebut? Ana Nisa. Okey, tafadhali ya Nisa. Okey, tafadhali. Ayakuna safara tawilan ya'ani maslah fa'akasin wa huwa yasawi 80 hingga 90 km dan. Okey, itu yang pertama Ustaz. Okey, itu yang pertama. Syukran laki kaunu safari tawilan wa huwa marhalatani fa tusawil yawm bi 80 atau 90 ila 90 kilometer. Okey, dia ni hendaklah perjalanan tersebut jauh. Okey, melebihi 80. Ada sebahagian kata 83, ada sebahagian kata 85, ada sebahagian kata 87. Kemudian ila jihatin muayyanatin. Kaunus safari ila jihatin muayyanatin. Fala yajuzul qasru lil haim. La yudri ila aina yazhab. La yajuz. Bermakna safar ila jihatin muayyana, dia kena niat dia nak pergi ke mana.
Okey. Dia dan rombongan ramai-ramai tu kan. Contoh daripada Selangor ataupun daripada Johor. Rombongan dia Cik Kia, rombongan Cik Kia. Nak pergi ke IKEA katanya. IKEA. Oh, seronok dia kata IKEA tengah buat grand sale dia kata. Okey. Mereka pun buat satu rombongan beramai-ramai nak menuju ke IKEA kan. Jadi tapi sebahagian daripada ahli rombongan tu dia kata dia tak nak pergi ke IKEA. Dia nak pergi ke Sogo. Jadi tengah-tengah perjalanan tu dia pun duduk mesyuarat. Tak settle lagi kan. Kan? Jadi mereka ni haim. Ragu-ragu. Tak tahu mana nak pergi. Sogo ke IKEA? Dia mesti dipastikan tempat tu. Ke mana kawasan dia. Baik Ustaz. Pergi IKEA, mana kata Ustaz, jarak tu paling kurang kena 80 km. Ya, betul. Tak kisahlah kita naik apa kapal terbang ke Ustaz, kereta api pun tak kisah Ustaz. Yang penting jaraknya 80 hingga 90 km. Baik Ustaz, itu syarat pertama. Syarat kedua apa Ustaz? Jihatin muayyan ni. Tempat tu orang kata ditentukan. Okey, dia mesti melepasi 80. Okey. Contoh yang saya sebut tadi, sebenarnya kalau ikut kan dah boleh dah. Ya, betul. Sebab dia dah menuju daripada Johor Bahru, dia nak menuju ke Kuala Lumpur tu kan. Dia dah dibolehkan. Okay. Dia destinasi yang besar tu lah. Yang kecil-kecil tu tidak kita abaikanlah. Okey, seterusnya safar mubah. Hendaklah permusafiran itu yang diharuskan oleh syarak. Dia ada permusafiran yang tidak membolehkan kita untuk solat jamaah ni. Seperti safar li ghardi ma'siyah. Hadza la yajuz. Boleh Ustaz. Jadi kalau kata seorang tu dia nak pergi ke Genting Highland lah contoh dia kan. Al-Casino. Kan? Jadi bendanya ianya tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, baik. Kemudian al-akhir, an-nuqta akhirah al-khuruj minal umranil balad, minal umranil balad. Ataupun mujawazati umranil balad Awisur, dia hendaklah melepasi binaan tempat tinggal ataupun dia melepasi dia punya daerah dia. Kalau macam taman perumahan Ustaz? Taman perumahan ia tidak dikira. Contoh, saya bagi satu contoh. Macam kita daripada Damansara PJ kan. Okey Ustaz. Dia melepasi Damansara tu bawah daerah Kuala Lumpur. Kan, wilayah Kuala Lumpur. Dia mesti melepasi Kuala Lumpur tu, dia dah sampai ke Sungai Besi tu. Selangor Ustaz. Mana kata lepas sempadan daerah tu lah. Ya, saya. Walaupun ada ulama ada pendapat yang mengharuskan untuk dia melakukan jamak takdim sekiranya dia khawatir. Khawatir dia khawatir dia luput waktu yang kedua sebab dia nak pergi straight tanpa berhenti kan. Ada pendapat yang mengharuskan, tapi syarat utama dia hendaklah dia melepasi umranul balad. Orang kata nak lebih selamat lah Ustaz. Nak lebih selamat keluar daerah sampai RNR. Silakan jamakkan solat anda. Betul Ustaz? Ya, betul. Tepat sekali. Baik Ustaz. Jadi itulah 4 syarat-syaratnya yang kita dibolehkan untuk jamak Ustaz. Ya. Baik Ustaz. Jadi kita dah tahulah tentang jamak, takrif dia, jamak dia. Kita nak fokus kepada Ustaz, syarat jamak takdim. Okey, dia ada syarat jamak takdim. Sebelum masuk syarat jamak takdim ni, saya nak dengar daripada pelajar-pelajar dia punya lafaz. Okey Ustaz, cantik. Lafaz niat solat jamak takdim. Okey, Ustaz nak suruh siapa Ustaz? Volunteer please. Volunteer. Okey, siapa nak yang nak lafaz niat jamak takdim Ustaz lafaz niat jamak takdim. Silakan. Mungkin adik Nisa boleh? Siapa yang belum lagi? Okey. Okey. Salli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ila asri ada lillahi ta'ala. Betul Ustaz? Aywa. Okey. Dia berniat usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Betul Ustaz? Atau rakataini kasran. Dia boleh dua tu. Sama ada dia nak jamak solat penuh ataupun solat kasar. Majmu'an ila, contoh dia buat tadi apa? Jamak takdim ke? Ya, jamak takdim Ustaz. Okey. Majmu'an ilaihi al-asru adaan lillahi ta'ala. Jadi dia himpunkan kepadanya itu asar. Dia niat solat zuhur tapi dihimpunkan kepadanya solat asar. Okey, saya nak dengar satu lagi niat. Niat jamak takhir. Ya.
sebelum kita masuk pada syarat jamak takhir, saya nak dengar niat. Okey, tafadhali Fardatul Ulfa. Silakan Ulfa. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ila asri ada'an lillahi ta'ala. Okey, dia ada beza ke satu. Dia satu, yang pertama majmu'an ilaihi, untuk jamak takdim. Dan untuk jamak takhir dia majmu'an ila. Oh, lain Ustaz. Dia lain. So dia kalau kata salah ni beza dia ila tu lah. Ila dan ilaihi. Ilaihi untuk takdim, ila untuk takhir. Kena perhatikan betul-betul. Ila Ustaz bukan Ifa Ila ya saya. Okey, seterusnya kita masuk pada syarat jamak takdim. Dia ada beberapa syarat jamak takdim ni. Yang pertama, niatul jam'i fi solatil ula. Hendaklah dia berniat jamak pada solat yang pertama. Dia tak boleh dia dah habis waktu solat yang pertama baru dia nak niat asar ke solat zuhur tak tadi. Dia tidak dibenarkan. Seterusnya al-bid'u atau bid'u bis solatil ula. Dia mulakan dengan solat yang pertama. Okey? Dia mulakan dengan solat zuhur, kemudian barulah dia solat isyak. Seterusnya al-muwalah. Syukran lak. Al-muwalah baina solatain. Hendaklah dia berterusan, bersambung. Dia tidak boleh ada satu senggang masa yang agak lama. Contoh, dia nampak ada pisang dekat meja luar, dia keluar tu lari makan pisang sekejap, minum air, masuk dalam balik, sambung solat. Tak boleh. Tak boleh Ustaz. Ia tidak kena dibenarkan. Kemudian dawamus safar ila takbiratil ihram bi solatis tsaniyah. Dia hendaklah berterusan sehinggalah takbiratul ihram pada solat yang kedua. Yang terakhir nombor 5 ni yang paling penting. Okey. Law sara muqiman qabla al-ihram bi salati tsaniyah fayabtulu aw yubtilul jam'u wa yusalli ats-tsaniyah fi waqtiha. Sekiranya seorang tu jadi orang yang bermukim sebelum ihram solat yang kedua, maka terbatal jamaknya dan hendaklah dia bersolat jamak pada waktunya. Contoh dia niat, dia kata saya nak pergi meminang. Dia bersama rombongan peminang nak pergi meminang ataupun nak pergi beli rumah lah di satu daerah kan. Kalau kata urusan dia tu dipenuhi, Allah makbulkan dia punya hajat dia tu kan. Maka dia nak jadi orang tempat tu. Okey. Tiba-tiba habis daripada salam solat yang pertama, bunyi WhatsApp masuk. Dia terlupa nak silent dalam masuk dalam masjid. Lepas tu kita digalakkan silent handphone kan. Dia pun gatal masuk seluk poket tu, keluarkan handphone tengok, rumah ni tuan rumah ni betul lah nak jual rumah. Ataupun pinangan dia diterima. Kan dia hilang khusyuk kan. Hilang khusyuk tu kan. Dia kata kalau kata perkara ni diterima, dia nak jadi orang setempat, maka di waktu itu dia tidak boleh jamak solat yang kedua tadi. Dia kena solat, tunggu masuk waktu asar, barulah dia boleh melaksanakan solat yang kedua tersebut. Seterusnya, law sara muqiman ba'da faraghihi minas solatain fala yubtilul jam'u wala yajibu alaihi al-i'adah ats-tsaniyah fi waqtiha. Sekiranya dia tiba-tiba dia jadi orang mukim selepas tamat solat yang kedua, maka tidak terbatal jamak dan tidak wajib bagi dia untuk mengulangi solat yang kedua pada waktunya. Kita boleh guna contoh yang tadi itulah kan. Dia buka handset, tengok dah screen. Habis tengok skrin, baca kan, dah habis solat yang kedua. Jadi solat jamak tadi tu tidak terbatal. Dia dah boleh, orang kata dah boleh buat perkara-perkara lain lah sampai di destinasi tersebut. Begitulah keadaannya. Okey, baik. Jadi ini ada syarat jamak sebelum takhir. kita nak sambung Ustaz tentang syarat jamak takhir, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini untuk kita membincangkan tentang syarat jamak takhir, pastinya dalam Teras Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Ismail Khalil. Kita dah bicarakan tentang maksud jamak itu, iaitu gabungan, hukum dia iaitu harus, dan jamak ini terbahagi kepada dua. Bagi kata Ustaz tadi, yang pertama takdim dan yang kedua takhir. Dan sekarang kita nak fokus pula kepada syarat jamak takhir. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Hakim. Okey, dia ada dua syarat untuk jamak takhir. Mungkin dalam kitab-kitab lain ada pecahan yang lebih besar lah, ada banyak syarat dia. Okey, yang pertama, niatu jamak takhir fi waqti solatil ula. Hendaklah dia berniat jamak takhir pada solat yang pertama. Sama macam jamak takdim tadi. Kemudian dawam mustafar ila tamami solatis saniyah. Lau aqama asna'aha aw qablaha sarat adaan wa salatul ula qada'an bila ismun. Okey, ada penjelasan dia di sini. Hendaklah berterusan dia punya permusafiran dia sehingga dia melaksanakan solat yang kedua tadi tu. Okey, jamak takhir tu. Okey, hendaklah hingga sempurna solat yang kedua. Lau aqama asna'aha au qablaha sarat adaan. Sekiranya dia jadi orang yang bermukim tiba-tiba ataupun sebelum solat yang kedua tadi tu sarat adaan, maka dia automatik menjadi solat yang biasa. Okey. Dan juga solat yang pertama tadi tu dia automatik jadi solat qada. Bila ismun wala kirahah. Okey, dia tidak ada sebarang dosa dan juga tidak makruh baginya. Sekiranya dia niat mukim lah sebelum solat yang kedua. Okey, baik Ustaz, kita dah bincang tentang jamak takdim, jamak takhirnya. Jadi sebenarnya banyak soalan yang kita nak tanya kepada Ustaz. Contoh macam kadang-kadang Ustaz, kita bekerja Ustaz habis lewat dalam pukul 5. Lepas tu kita pun terus balik ke rumah. Tak ada nak solat dekat pejabat ni. Bila bergerak ke rumah, jam. Jadi bagaimana Ustaz dengan solat asarnya tu? Adakah boleh kita jamak atau bagaimana? Okey, dia ada pelbagai call di sini. Sekiranya dia dapat menunaikan solatnya pada waktu yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu pada waktu yang ditentukan, maka afdal bagi dirinya, bagi individu tersebut untuk melakukan solat fardu tersebut pada waktunya. Contoh, sekiranya masuk waktu solat asar pada jam 40. Okey. Dia habis waktu bekerja 4.30. Maka adalah lebih wajar bagi dirinya untuk melengahkan waktu pulang ke rumah bagi dia menunaikan solat asar di pejabatnya. Isu dia satu. Dia dah solat asar. Dia balik rumah masuk waktu maghrib. Ya, betul. Masuk waktu maghrib, jam pula melekat sampai masuk waktu isyak. Sampai waktu isyak. Okey, di sini ada pelbagai pendapat. Okey, ada pendapat yang mengharuskan untuk seseorang itu melakukan solat jamak atas faktor-faktor darurat. Darurat. Walau bagaimanapun perlu dilihat sekiranya terdapat sebarang tempat untuk dia berhenti seperti pam minyak dan sebagainya yang ada surau, yang disediakan surau, maka hendaklah dia berhenti untuk menunaikan ibadah solat tersebut dengan pelaksanaan yang sempurna. Maksudnya berdiri, qiyam, rukuk dan sujud dan sebagainya. Okey? Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga pendapat yang mengharuskan untuk seseorang itu solat di dalam kenderaan. Okey? Akan tetapi saya lebih cenderung menyatakan afdal baginya untuk berhenti dan solat. Melainkan kalau kata dia dah tak boleh dah untuk dia turun daripada kenderaannya. Sebab solat yang diharuskan untuk solat sunat atas kenderaan ni hanyalah solat sunat, bukan solat fardu. Okey.
Jadi kalau kata dalam kapal terbang ataupun dalam kenderaan yang mana dia tidak boleh hendak turun, maka wajar diharuskan untuk dia melakukan ibadah fardu tersebut. Dan sekiranya waktu tersebut masih ada, dia jangkakan dia akan sampai ke rumah dah berdekatan dengan waktu isyak tadi, adalah lebih afdal untuk dia berniat untuk jamak. Dia ada satu lagi jamak yang dinamakan jamak suri. Okey, iaitu dia menghimpunkan solat maghrib ke hujung waktu maghrib, dan dia menunaikan solat isyak awal waktu isyak sejurus masuk waktu isyak. Okey. Ada pendapat ulama yang yang menyatakan bahawa ibadah solat yang sedemikian adalah lebih afdal. Wallahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, tadi ada setengah daripada dua orang lah murid kita yang nak jadi pakar bedah ni, doktor pakar bedah. Jadi bila tentang kerja doktor ni Ustaz, kadang-kadang kita bedah pesakit ni bukan ikut masanya, kadang ada masa dah masuk waktu solat. Jadi bagaimana? Boleh jamak tak Ustaz? Kita nak tanya pada doktor kita, pakar bedah kita nanti tu, insya-Allah. Silakan. Boleh tak boleh dia seorang doktor tu, pakar bedah, ataupun mereka yang menyelamatkan mangsa kebakaran atau kemalangan untuk menjamakkan solat mereka. Silakan Alia. Dr. Alia. Boleh. Boleh Ustaz? Boleh? Jawapannya boleh. Betul Sebab kan? apa boleh? Nak tahu juga saya. Kenapa boleh? Sebab dia nak kan kalau tolong orang kan, nak senang cakap, dia Selamatkan orang tu lebih utama ya Alia. Betul ya? Hawil bil ijabah. dia sama kontrol lebih utama. Ya. Bila dihimpunkan dua surat tu lebih senang. Ayuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Alia. Betul Ustaz jawapannya? Betul, tepat. Okey. Dia mesti meletakkan keutamaan menyelamatkan mangsa. Okey. Untuk menyelamatkan nyawa mangsa tu lebih dahulu. Betul. Jadi mereka ni kelompok sedemikian ni diharuskan untuk menjamakkan solat mereka. Okey, baik Ustaz. Jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit rumusan untuk topik solat jamak kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, solat jamak ni bagi saya lah, macam saya suka bermusafir. Ya, betul Cuma Ustaz. telah dibekukan selama 2 tahun, tak dapat berjalan ke mana-mana kan. Apa nak dikata kan. Jadi itulah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kita semua diselamatkan daripada wabak Covid ni, seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita dapat bermusafir. Jadi musafir ni, dalam musafir tu Allah bagi banyak keringanan. Okey, kalau kata seorang tu nak melakukan ibadah solat, mereka boleh menjamakkan solat, bahkan dia boleh mengkasarkan solat dia. Kalau kata dia nak niat jamak dengan satu kumpulan makmum tu, makmum tu bermukim solat jamak. Jadi dia niat yang pertama tu dia jamak, dia niat jamak, dia solat sempurna. Waktu yang kedua tu, solat yang kedua yang dia bawa jamak tu, dia boleh qasar. Itu pun dah banyak keringanan. Jadi keringanan yang telah Allah berikan ini janganlah kita sia-siakan. Sebab solat ni hanya satu ibadah sahaja yang mana Allah bagi diskaun berkali-kali pada umat Muhammad. Naik Rasulullah SAW, Habibuna Mustafa Muhammad SAW naik Mi'raj, jumpa sendiri, personal, menghadap Allah SWT kan. Betul. Allah beri pesanan untuk kita umat Muhammad ni melakukan ibadah solat. Turun naik balik minta diskaun lagi. Turun naik balik minta diskaun lagi. Dan kita yang dah dapat ni, kita nak diskaunkan, tak payah buat solat tu. Itu orang kata kita kena perbaiki diri kita lah kan. Ya, betul Ustaz. Mudah-mudahan Baik Ustaz. Islam itu mudah, tapi jangan kita ambil mudah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ismail Khalil yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Juga murid-murid dari Samti Sultan Abdul Aziz Shah Sabak Benam Selangor. Juga penonton adik-adik di rumah yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Terima Ustaz. kasih semua. Alhamdulillah. Walaupun di musim pandemik ini, namun perjuangan perlu tetap diteruskan. Ustazah doakan semoga tiada yang berasa putus asa dan stres sepanjang PDPR ini. Anggaplah ia sebagai ujian dari Allah. Jadikan ia sebagai satu motivasi untuk kita lebih cemerlang pada masa hadapan. Terutamanya kepada anak-anak pelajar yang mengambil subjek syariah dini. Kita sedia maklum bahawa syariah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Syariah merupakan pedoman dan panduan hidup kita. Jadi segala yang kita pelajari dalam subjek syariah ini memang kita mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Seperti dari segi ibadah dan juga muamalah. Contoh seperti muamalah kita bersama ibu bapa, keluarga dan masyarakat. Jadi subjek syariah ini bukanlah sesuatu yang asing, tetapi memang kita mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Tetapi apa yang menjadi masalah ialah apabila anak-anak terpaksa mempelajari subjek syariah dini ini dalam bahasa Arab. Namun kita perlu ingat satu perkara, pepatah ada menyatakan, there is a will, there is a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Man jadda wajada wa man zara'a hasada. And you have to remember that you are the leader of the next generation. Anak-anaklah yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ini dengan sebaiknya dan tuntutlah ilmu sebanyak yang mungkin sehingga menjadi cendekiawan yang beriman. Dan Ustazah doakan semoga anak-anak terus istiqamah dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Semoga anak-anak menjadi insan kamil yang seimbang duniawi dan ukhrawi. Gulak semua. Assalamualaikum. Didik TV KPM